Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini adalah cerita sambungan daripada kisah anjing yang pernah Abang ceritakan dalam 2 hari yang lepas. Dan Alhamdulillah sambungannya Abang dapatkan daripada Kak Umi, dan Kak Umi benarkan untuk Abang membuat sambungannya, semoga menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Jadi tanpa membuang masa lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan juga memberikan keamanan kita untuk satu dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan sambungkan cerita kali ini, dan sambungannya sangat kesian Abang sebenarnya. Dan Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah 2 hari lepas sebenarnya Abang berhenti sewaktu Kak Umi berjumpa dengan sesuatu dekat sinki dapur rumah dia. Dan bila ditanyakan kepada ayah dia, itu adalah makhluk yang digelar sebagai iblis. Tapi sama ada ya atau tidak, tapi itulah yang Kak Umi nampak. Sekarang ini, selepas kejadian pada waktu itu, pada asalnya Kak Umi bercadang, Abang letak nama Umi je lah senang Umi bercadang untuk ikut suami dia berpindah ke tempat lain. Maksudnya tak nak lagi duduk dekat rumah mak ayah dia. Tapi hasrat itu telah dihalangi oleh keluarga Kak Umi, sebab katanya keadaan Kak Umi sangat-sangat tidak mengizinkan. Sudahlah mengandung, banyak kali pula jumpa benda pelik-pelik. Jadi lebih baik dia tunggu tinggal dengan mak ayah dia. Dengan kata lain, dapatlah dipantau keadaan kesihatan dia. Kalau dia pergi duduk dengan suami dia, susah jadinya. Sebabnya suami dia selalu pergi bekerja. Jadi bila dibincang-bincangkan perkara ni, akhirnya Kak Umi pun buat keputusan seperti yang mak ayah dia harapkan, iaitu duduk dekat rumah mak ayah dia. Sebabnya rumah mak ayah dia ni bukan rumah calang-calang, rumah banglo 3 tingkat. Dengan kata lain, cukup besar untuk Umi duduk bersama dengan keluarga dia. Jadi dekat dalam rumah tu yang adanya 3 tingkat. Tingkat yang paling bawah adalah tingkat ruang tamu dan juga bilik mak ayah dia. Tingkat kedua adalah tingkat adik-beradik dia, dan juga bilik Umi ada dekat kawasan tingkat kedua. Tingkat ketiga adalah tingkat kakak dia tinggal dekat atas tu. Jadi selama berbulan-bulan Umi duduk dekat rumah tu, memang tak jadi masalah. Selepas kejadian tu, dia cukup jaga kandungan dia, dan dia sendiri tak sangka rupanya kejadian ini ada kaitan dengan kandungan dia. Jadi setiap kali dia nak ke mana-mana ataupun dia nak buat apa-apa, dia perlulah mendapatkan keizinan daripada mak ayah di samping keizinan suami. Sebabnya untuk mengelakkan daripada benda-benda pelik berlaku di kemudian hari. Tapi bila dah lama sangat duduk dekat rumah, hati pun dah rasa macam beku duduk kat rumah. TV dah, novel dah, dengar radio dah. Jadi dia rasa penat. Pada satu hari dia mintalah izin dengan mak ayah dia untuk keluar rumah. Maksudnya selama ini dia memang duduk merayau-rayau dalam kawasan rumah dia saja. Rumah banglo 3 tingkat, ada kolam ikan, ada taman bunga. Ini memang orang kaya lah ni. Ada taman bunga, cukup segalanya. Jadi selama berbulan-bulan dia memang duduk dekat dalam kawasan rumah je. Tapi entahlah, tak tahulah macam mana pada waktu tu perasaan dia terlalu lama sangat terkurung, membuatkan dia rasa nak keluar daripada rumah. Sebenarnya dia memang selalu keluar daripada rumah sebab nak check up baby dalam perut. Tapi selepas habis check up baby dalam perut, dia terus balik ke rumah, tak merayau mana-mana. Entahlah kenapa pada waktu tu dia rasa dia perlulah merayau-rayau di sekitar kawasan rumah mak ayah dia. Dia yakin sekitar kawasan rumah mak ayah dia memang keadaannya selamat, tak ada gangguan anjing ataupun tak ada gangguan-gangguan binatang-binatang yang berbisa. Sebabnya kawasan perumahan itu bukan kawasan rumah biasa dekat Sungai Buloh tu. Itu adalah kawasan-kawasan perumahan yang memang boleh dikatakan berkelas lah juga.
Nak kata jumpa anjing liar berkeliaran semata-mata untuk berkeliaran, memang tidaklah kan. Jadi atas faktor-faktor tertentu, mak bapak dia pun benarkan Kak Umi untuk keluar daripada rumah. Pada waktu tu kandungan dia taklah, kandungan dia masuk 7 bulan. Dengan kata lain, dah agak sarat jugalah. Jadi untuk mengelakkan juga memberi keselamatan, dia telah dibekalkan dengan satu kayu. Kalau apa-apa terjadi, boleh pepah dengan kayu tu. Itu yang bapak dia cakap. Sebab pada waktu tu semua orang tak ada kat rumah. Ada yang pergi sekolah, ada yang pergi bekerja. Yang ada pun, bukanlah tak ada, yang ada pun mak dia ajalah. Jadi pada lebih kurang pukul 4.30 petang nak pekat pukul 5, waktu tu orang tengah sibuk-sibuk nak balik kerja, Umi pun keluarlah daripada kawasan rumah dia menuju ke taman perumahan, menuju ke taman mainan yang jaraknya 10 meter daripada rumah dia. Tujuannya adalah nak duduk-duduk kat situ, nak ambil-ambil angin sebab dah boring sangat terperap dalam rumah. Waktu dia duduk-duduk sampai dekat kawasan taman permainan tu, tak ada pun seorang budak yang main kat situ. Mungkin disebabkan kawasan perumahan tu kawasan perumahan elit, jadi menyebabkan dia tak ada jumpa budak-budak lain yang pada waktu tu mungkin waktu bersekolah kan. Jadi dia pun duduk-duduklah sambil-sambil cotek-cotek kayu, cotek-cotek bunga yang ada dekat sekitar-sekitar tu. Entah macam mana tiba-tiba dia rasa macam ada benda melintas dekat belakang dia. Dia pun tolehlah nak pastikan apa-apa yang melintas kat belakang dia ni. Tapi tak ada apa-apa. Bila dia palingkan muka dia ke depan, tiba-tiba dia tengok dekat depan dia ada anjing yang sama. Yang sama kejar dia sebelum ni. Punyalah rasa macam kecut perut bila dia tengok. Tapi kali ni anjing ni tak pandang dia. Anjing ni tutup mata, tutup mulut. Mukanya putih macam orang. Tapi yang lebih menyeramkan lagi, bunyinya macam kelakar kalau abang sebut. Tapi kalau kita di tempat kejadian, tak kelakar langsung. Iaitu anjing ni ada janggut. Dengan kata lain, muka yang ada dekat anjing ni adalah muka seorang lelaki tua. Pada waktu tu, Umi dah tak boleh nak buat apa-apa. Dia terduduk dekat situ sambil tangan dia memegang kayu yang diberikan oleh bapak dia. Dia apa-apa yang terjadi, kalau anjing tu cuba menyerang dia, dia akan pukul anjing tu dengan sekuatnya hanya untuk menjaga kandungan yang dia perlu jaga. Jadi dia diam tengok apakah tindakan anjing tu selepas tu. Anjing tu tak bergerak. Dia hanya berdiri depan Umi. Tiba-tiba, dia buka mata. Seluruh matanya berwarna hitam. Waktu tu Umi dah mula menggigil. Dia dah rasa macam ini sesuatu yang tak sepatutnya dia nampak. Dan muka dia betul-betul macam muka seorang lelaki tua. Dan sewaktu matanya terbuka, secara perlahan-lahan, mulut anjing tu menyeringai. Dia sengaja tunjukkan gigi-gigi tajam yang dia ada. Janggut dia mencecah ke tanah. Waktu tu Umi kata dia tak tahu nak buat apa selain larikan diri. Dia cuba kuatkan kekuatan pada kaki dia untuk dia terus melangkah, mengesot daripada bangku yang dia duduk, dan dia lari daripada situ sekuat hati sampai ke depan pintu rumah. Bayangkan seorang ibu yang mengandung 7 bulan kena berlari daripada makhluk yang serupa macam anjing tadi. Waktu dia masuk dalam rumah, waktu dia nak tutup pintu pagar, dia pandang ke arah belakang untuk pastikan anjing tu tak kejar dia. Walaupun anjing tu tak kejar dia, tapi daripada jauh dia boleh nampak anjing tu sengaja pandang dia dalam keadaan tersenyum, seolah-olah memberitahu, bayi dalam perut kau semakin ranum, itu adalah hak kepunyaan aku. Umi masuk dekat dalam rumah, dia beritahu benda ni kepada mak dia, dan mak dia berikan air putih untuk bagikan ketenangan. Tak sangka benda tu datang lagi selepas beberapa bulan dia hilang. Dan mereka tunggu si ayah dan ahli keluarga yang lain balik untuk disampaikan cerita ni. Rupanya belum lagi tamat, walaupun mereka telah menjalankan upacara untuk menghalau makhluk alam sebelah.
Untuk mengelakkan perkara-perkara buruk berlaku, Umi sengaja menambahkan amal ibadah dia. Selain daripada 1000 kali selawat Nabi, mengikut kata Umi, dia perlu buat semayang-semayang malam sebab dia takut setiap kali dia jumpa makhluk anjing yang berupa manusia, malam tu dia pasti akan mimpi yang bukan-bukan. Tapi Alhamdulillah, selang 2 minggu selepas dia jumpa dengan anjing muka manusia, tak jadi apa-apa. Hidup dia aman damai. Berkat daripada pertolongan Allah Ta'ala, dia amalkan beberapa amalan yang abang sebutkan tadi. Tapi tak sangka, rupanya pada satu malam, Umi start bermimpi benda pelik. Pada waktu tu, tengah-tengah malam, selalunya dia kata suami dia kalau akan nak balik rumah, dia akan telefon dulu, akan beritahu dulu. Tapi entahlah macam mana pada waktu tu dia tengah tidur. Sedap-sedap dia tidur, rasanya macam dalam mimpi. Dia rasa macam suami dia balik. Suami dia buka pintu, masuk bilik dia. Lepas tu suami dia usap-usap rambut Umi. Umi biarkan aja suami dia usap-usap rambut. Tapi pada waktu tu dia rasa macam ada satu yang tak kena, iaitu nafas suami dia agak berdengus. Kung, kung, kung. Macam itulah lebih kurang. Maksudnya dia boleh rasa dengusan suami dia. Tapi disebabkan dengusan tu agak lama-lamanya menjengkelkan, jadi Umi pun tolak suami dia menjauhi dia. Pada waktu tu, dia seperti menolak angin. Dan tiba-tiba mata dia terbuka. Baru dia sedar, dia sebenarnya bukan nampak suami dia, tapi dia bermimpi suami dia datang. Dan yang pelik lagi adalah, bila dia tengok ke pintu bilik dia terbuka. Padahal pada waktu tu dia dah kunci pintu bilik dia rapat-rapat. Macam mana pintu bilik dia boleh terbuka kalau tak dibuka dari dalam? Dia tengok keadaan sekeliling bilik, suami dia tak ada. Dengan kata lain, dia bermimpi tapi seolah-olah mimpi dia betul-betul wujud nyata. Dia dah mula rasa tak sedap hati dengan mimpi yang pertama datang, iaitu suami dia. Dia telefon suami dia, adakah suami dia betul-betul balik? Tapi suami dia bagi tahu sepanjang minggu tersebut suami dia tak sempat nak balik kecuali Sabtu Ahad. Jadi pada waktu tu Umi tahulah yang benda-benda buruk mula dah datang dekat dia. Selang beberapa hari, kalau tak silap lebih kurang seminggu lebih lah macam tu, dia bermimpi lagi dengan satu mimpi yang cukup luar biasa peliknya. Pada waktu tu dia kata, dalam mimpi dia, tiba-tiba pintu bilik dia sekali lagi terbuka. Selepas tu, masuk lebih kurang 100 orang dekat dalam bilik dia dengan muka yang berbeza-beza, tapi keadaan badan dia yang berbeza. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang muka berjambang, ada yang muka pucat, ada yang matanya besar, ada yang mulutnya tak boleh nak tutup. Macam-macam bentuk, dan semua daripada makhluk-makhluk tu mengelilingi katil Umi. Pada waktu tu Umi tak boleh nak bergerak, tak boleh nak bersuara. Dia cuba menjerit tapi tak ada apa yang keluar daripada anak tekak dia. Dia tahu yang mengelilingi dia sekarang bukanlah makhluk manusia, tapi makhluk alam sebelah. Mananya datang dia sendiri tak tahu. Tapi sepanjang waktu dalam mimpi tu dia cuba baca ayat-ayat suci yang dia ingat, tapi tak banyak ayat yang dia ingat. Yang dia ingat adalah hanyalah selawat Nabi. Tapi itu yang cuba dibaca. Pada masa yang lain dia cuba jerit sekuat hati untuk minta pertolongan supaya adalah seseorang yang masuk dalam bilik di kalangan ahli keluarga dia nak memberikan bantuan. Tapi semuanya sia-sia. Tiba-tiba dia terdengar azan subuh dan dia terbangun daripada mimpi, dan sekali lagi bila dia tengok pintu bilik dia terbuka, dan yang lebih seram lagi, dekat dalam sekeliling bilik dia penuh dengan tapak-tapak kaki yang dia tak tahu datang daripada mana. Jadi dengan kata lain, apa yang dia nampak dalam mimpi adalah bukanlah mimpi, tapi sebenarnya adalah lawatan daripada alam sebelah. Bila bangun daripada tidur, cepat-cepat dia ceritakan benda ni dengan keluarga dia, dan semua terkejut.
Rupanya selepas mengalami dua mimpi tu, mimpi pertama dia alami, dia tak ceritakan benda tu pada keluarga dia sebab dia tak nak keluarga dia risau. Tapi tak boleh jadi, selepas mimpi kedua dengan banyaknya tapak kaki dekat dalam bilik dia, dia perlu ceritakan benda dengan keluarga dia untuk memberitahu sebenarnya benda tu datang semula. Hanya dia sahaja yang diganggu, orang lain tak diganggu, mak ayah dia tak diganggu. Lagilah adik-beradik dia memang tak diganggu lah. Jadi ayah dia telah panggil beberapa orang ustaz untuk diberikan tawar-tawar lah sikit kepada Umi. Alhamdulillah selepas tawar menawar itu macam dah jual beli. Maksudnya lepas ditawar-tawarkan, Umi akhirnya boleh dah tidur lena seperti biasa. Tapi benda tu tak tahan lama, sekejap aja. Entahlah macam mana lah datang. Kita dah tahu kan puncinya daripada mana kan. Cumanya dia tak sangka pada waktu tu belum lagi dia tahu. Lupa bagi tahu. Belum lagi tahu. Jadi pada waktu tu dia rasa dia begitu tertekan sebab dah buat banyak macam-macam usaha. Selawat Nabi dah, zikir dah 1000, 2000 kali, tapi tetap juga jadi benda yang sama. Pada satu malam tu, selang 2-3 minggu selepas kejadian mimpi yang kedua, tiba-tiba Umi mengalami satu lagi mimpi yang dia rasa cukup-cukup menyakitkan hati. Sebabnya pada waktu tu, tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia rasa macam seolah-olah dia tersedar daripada tidur. Tapi sebenarnya dia masih lagi tidur. Dia memang dia tahu dia tidur. Waktu tu dia tak boleh gerakkan seluruh badan dia dan dia hanya terbaring. Tiba-tiba dia rasa ibu jari kaki dia betul-betul rasa macam dihiris-hiris. Bila dia toleh, dia pandang ke bawah, dia nampak makhluk yang sama dia jumpa dekat singki rumah mak ayah dia waktu cerita yang pertama hari tu. Waktu tu dia kata makhluk tu dengan warna merahnya, dengan tanduknya, dengan satu badannya diseliputi dengan bara-bara api. Benda tu gigit-gigit ibu jari kaki dia. Waktu tu dia cuba meronta tapi tak ada siapa yang tolong, tak ada siapa yang sedar. Dia tak tahu nak baca surah apa. Tapi yang dia cuba meronta adalah dia cuba tarik ibu jari kaki dia dari digigit oleh makhluk tu. Makhluk tu tersengih-sengih gigit dalam muka dia seolah-olah macam mengejek-ngejek Umi supaya janganlah kau takut, hujung-hujung kau tetap jadi hak aku. Macam itulah muka dia. Dan seperti biasa esoknya dia ceritakan benda ni kepada mak ayah dia dengan harapan adalah bantuan daripada mak ayah dia. Usaha memang dah tak boleh nak cakap lah. Memang banyak sangat usaha yang mereka, mak ayah ni bagikan kepada anak dia supaya kandungan selamat, supaya anak dia selamat. Tapi tetap juga macam tu. Dan akhirnya sebelum kejadian sebelum kejadian bersalin, Umi mengalami satu lagi mimpi dan kali ini betul-betul buatkan dia rasa terkagum lah dah. Ketakutan. Sebab pada malam tu dia bukannya bermimpi, tapi waktu dia baru nak tidur, tiba-tiba dia didatangi dengan seseorang. Dan pada waktu tu dia dah kejam mata. Dia cuba nak buka mata. Benda tu datang daripada pintu masuk dekat dalam bilik dan benda tu mengusap muka dia, membelai-belai muka, membelai-belai rambut dia. Pada waktu tu Umi nak buka mata tapi tak boleh. Dia cuba kuatkan semangat siapa sebenarnya yang membelai muka dia. Tapi selepas dia cuba beberapa kali, doalah dalam hati kepada Allah Ta'ala, ya Allah tolonglah bukakan mata aku. Aku nak tahu siapa sebenarnya yang ada dekat depan aku ni. Bila dia buka mata, orang tu bukanlah orang yang dia tak kenal. Yang ada depan dia adalah diri dia sendiri. Dengan kata lain, bukanlah dia ataupun bayangan, tapi makhluk alam sebelah yang menyamar sebagai Umi yang datang mengusap-ngusap, termasuk mengusap-ngusap perut dia dan memberitahu kandungan tu adalah hak dia. Bahaya betul. Pada waktu tu Umi dah rasa cukup tertekan dan dia tersedar daripada tidur, dia tersedar daripada bukanlah tidur, daripada buka mata tu, dan dia dapat menjerit. Bila dia dapat jerit, mak ayah dia semua datang dan dia dalam keadaan menangis-nangis. Sejak daripada tu dia tidur ditemani dengan adik perempuan dan juga mak dia untuk mengelakkan dia mengalami peristiwa-peristiwa pelik. Alhamdulillah selepas ditemani oleh mak dia dan juga kadang-kadang kakak dan juga adik, alhamdulillah dia dapat berehat sampailah ke tarikh hari dia nak bersalin.
pada 8 hari bulan 9, 1992, tepatnya pukul 12 malam, tiba-tiba Umi rasa perut Umi betul-betul rasa sakit. Dia tahu yang dia ni dah nak bersalin. Pada waktu tu dia sorang-sorang dekat bilik. Mak tak ada, adik perempuan pun tak ada, kakak pun tak ada. Waktu tu bilik dalam keadaan samar-samar. Dia cuba bangun daripada katil sambil memegang perut dan cuba cari pintu keluar. Bila dia dah sampai dekat pintu keluar, dia dah tak boleh tahan lagi. Dia menjerit sekuat hati dan rumah daripada tadi gelap, terang benderang. Kakak dia pun datang dan kakak dia menjerit-jerit tengok dia dalam keadaan nak bersalin. Jadi mak bapak dia datang, adik-beradik dia semua datang. Papah dia daripada bilik dia nak pergi ke kereta dan bawa dia dekat hospital. Pada malam tu juga mereka dapat berjaya bawa Umi ke hospital. Sampai dekat hospital lebih kurang pukul 3 pagi waktu tu. Dan terus Umi masuk dekat dalam operation room. Yang dia kata itu je yang diingat. Tapi dalam perjalanan tu baru dia ingat juga yang menghantar dia dekat hospital semua ahli keluarga dia, mak, ayah, adik-beradik, kakak dia, semua ada, termasuk dengan suami dia juga. Jadi dengan kata lain tak ada orang dekat rumah. Tapi sewaktu dekat dalam kereta menghala ke hospital tu, Umi ada dengar juga mak ayah dia dengan kakak dia berborak-borak yang mengatakan dekat dalam rumah tu penuh dengan darah, Umi keluar darah. Jadi dengan kata lain, bapak dia cakap tak apa, nanti balik kita kemas semua darah-darah tu, jangan risau, dia kata. Umi pun sempat juga minta maaf sebab dah menyusahkan ahli keluarga. Bila sampai dekat hospital pukul 3 pagi, akhirnya pukul 5 pagi baru Umi berjaya melahirkan anak dia. Sekarang anak dia dah umur 30 tahun. Jadi dah berjaya melahirkan anak dia dengan selamat. Anak dia pula perempuan, anak dia. Jadi alhamdulillah semuanya dalam keadaan selamat dan dia terpaksa ditahan di hospital disebabkan anak yang dilahirkan ada penyakit kuning. Penyakit kuning cair. Lebih kurang lah jaundice lah, itu bahasa Inggerisnya. Jadi kena penyakit kuning cair. Kuning. Jadi dia terpaksa dah tahan dekat hospital. Duduklah dia dekat hospital. Dia kata waktu dekat hospital dia seronok, santai dia kata. Tapi dalam satu petang tu, waktu tu dia tengah rehat-rehat dekat hospital sambil-sambil makan puding, tiba-tiba kakak dia datang. Kakak dia cakap, kakak nak ceritakan satu peristiwa yang sangat pelik, dia kata. Jadi dia tanyalah apa benda peristiwanya. Dia kata, ingat tak pada malam 2-3 hari yang lepas waktu Umi turun darah nak bersalin tu kan. Jadi Umi kata dia ingatlah. Tu kakak dia cakap, ingat tak darah tu daripada katil, daripada bilik sampai menganjur keluar. Umi kata dia ingat, cuma dia kata dia tak sempat nak kemaskan. Dia minta terima kasih lah sebab kakak dia lapkan. Kakak dia cakap sebenarnya waktu dah Umi bersalin tu, dia orang semua satu keluarga baliklah rumah lebih kurang pukul 7-8 pagi. Tujuannya salah satunya nak merehatkan badan dan juga untuk kemas-kemas rumah. Ialah nak lap-lap darah-darah yang tertumpah. Punyalah satu keluarga terkejut. Tak ada setitik darah pun dekat kawasan rumah tu. Semuanya seolah-olah dah dibersihkan. Tapi diorang berfikirkan bukan dibersihkan, tapi dijilat agaknya. Sebab darah orang bersalin bukanlah darah-darah yang biasa kan. Darah-darah yang dikatakan ialah istimewa lah bagi alam-alam tertentu kan. Jadi diorang satu keluarga memang terkejut dan adik perempuan Umi sebenarnya tak percaya dengan apa yang Umi alami. Sebab orang lain tak alami, Umi seorang je alami. Tapi kejadian pada pagi tu, bila dia tengok satu lantai tu semua licin, tak ada darah pun. Padahal pada waktu tu darah menjejer-jejer ada kat dalam rumah tu. Barulah adik-adik perempuan Umi yang tak percaya tentang cerita ni memang percaya bulat-bulat lah. Ini bukan perkara yang boleh dibuat main. Ini adalah seram pula abang. Itu adalah perkara yang serius lah dengan kata lain. Jadi abang tamatkan ceritanya dekat sini. Ini adalah bahagian yang terakhir dalam cerita kisah anjing. Jadi selepas habis dia berpantang, dia pun sihat walafiat macam biasa dan tiba-tiba dia diceraikan oleh suami dia. Yang dia sendiri tak faham kenapa dia diceraikan oleh suami dia. Dan suami dia bawa diri pergi daripada keluarga tu. Jadi untuk cerita tambahan, sebenarnya keluarga Umi dengan suami dia dikahwinkan atas dasar keluarga dengan keluarga.
Dan sebenarnya Umi pun tak kenal siapa suami dia dan suami dia pun tak kenal siapa Umi. Cumanya kes ni terbongkar setelah waktu pada 15 tahun yang lepas. Pada waktu anak dia berumur 15 tahun, suami dia datang jumpa dia balik dan jelaskan sebenarnya apa yang berlaku sepanjang perkahwinan diorang. Diorang kan berkahwin atas dasar keluarga. Sebenarnya suami dia diminta oleh keluarga suami dia untuk berkahwin dengan keluarga Umi dengan hasrat untuk merampas ataupun menguasai perniagaan keluarga Umi. Dan ilmu hitam yang diamalkan oleh suami dia adalah arahan permintaan daripada keluarga suami dia. Bunyinya macam pelik dan rasa macam tak macam drama TV3, tapi itulah namanya hakikat. Hakikat yang susah kita nak terima. Jadi si suami ni tadi amalkan dalam keadaan yang tak rela. Jadi sebab itu ilmu tu tak betul-betul ampuh. Memang dalam sepanjang mereka berkahwin dapat beberapa harta dapat dikuasai oleh keluarga suami dia, tapi tak semua. Disebabkan rasa bersalah, mungkinlah rasa bersalah daripada pihak suami dia ceraikan Umi dan bawa diri dan datang balik 15 tahun selepas tu dalam keadaan yang aman. Dan dia minta maaf dengan Umi dengan apa yang dia buat. Pada waktu tu mungkin abang rasa Umi dah kahwin. Kak Umi ni dah kahwin dengan orang lain selepas ditinggalkan bontang-banting dengan suami dia macam tu juga kan. Dan suami dia adalah bukan Melayu. Suami dia adalah Arab. Dan ini adalah bukan ilmu-ilmu sebarangan. Ini adalah ilmu daripada tanah Arab. Abang selalu dapat cerita kalau ilmu-ilmu daripada tanah Nusantara ni, dia punya ilmu dia picisan lah orang kata kan. Kalau dibandingkan dengan ilmu daripada Arab. Sebab kat sanalah turunnya Yajuj Ma'juj, Harut Marut, malaikat yang sihir tu kan. Nanti kalau dalam agama Islam, abang pun nak jelaskan tak berapa nak pandai sangat, tapi abang pernah dengar lah ceramah agama. Jadi ilmu itulah yang si suami bagi pada Umi, semata-mata untuk menguasai perniagaan keluarga Umi. Dan itulah penamatnya kepada cerita anjing. Jadi abang harap cerita ni ada iktibar dan pengajaran untuk semua. Seperti biasa, sebelum abang tamatkan cerita, abang akan sampaikan ucapan-ucapan selamat hari jadi. Moga-moga jadi kenangan untuk kita semua. Selamat hari jadi yang pertama abang ucapkan kepada Khairul yang jatuhnya pada 9 hari bulan 7. Abang ucapkan selamat hari jadi buat Khairul. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan dunia dan di akhirat. Selamat hari jadi yang kedua ni abang ucapkan kepada Fazrah Azim Sudin yang mana hari jadinya jatuh kepada 21 hari bulan 7 hari tu. Abang ucapkan selamat hari jadi. Semoga diberikan rezeki yang melimpah ruah dan kesihatan yang baik sempena hari jadi kali ini. Dan abang doakan semoga diberikan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dan pada 16 hari bulan 7 hari itu adalah jatuhnya hari jadi buat Kak Asmida Ramli. Selamat hari jadi Kak. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik buat akak dan sentiasa dalam keadaan yang sangat gembira. Selamat hari jadi buat Kak Asmida, salah seorang ahli keluarga JSPL. Dan pada 17 hari bulan 7 adalah jatuhnya hari jadi buat Kak Lin Ahadi. Yang mana Kak Lin ni masuk umur ke-50 tapi masih lagi nampak macam muda remaja. Selamat hari jadi Kak. Terima kasih selalu bagi komen pada saya. Terima kasih selalu hadir dalam setiap cerita yang saya sampaikan. Semoga akak diberikan rezeki yang melimpah ruah dan kesihatan yang baik sempena dengan hari jadi kali ini. Dan pada 21 hari bulan 7 jatuhnya pada hari Jumaat, iaitu hari jadi buat Hafizul Saidi. 43 tahun kita sebaya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan baik buat Hafizul Saidi. Dan semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada 10 hari bulan 7 jatuhnya hari jadi buat Malik bin Mat Shah. Selamat hari jadi Malik. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Daripada Ibunda Nur Zulita, hari jadi ini, ucapan hari jadi ini ditujukan buat dua anak andanya, iaitu Nurul Hana yang jatuhnya pada 16 hari bulan 7
Dan Muhammad Zuhilmi, anaknya juga, yang hari jadinya jatuh pada 27 hari bulan 7. Jadi daripada ibundanya ucapan selamat hari jadi ini, semoga anak-anaknya menjadi insan yang cemerlang dunia dan di akhirat. Dan daripada abang pula, semoga anak-anak ini menjadi seorang yang sangat dirahmati Allah Ta'ala dan diberikan rezeki dan yang melimpah ruah dan masa depan yang cemerlang. Dan ucapan daripada seorang isteri buat suaminya, iaitu Nur Muhammad Rizwan, yang mana hari jadinya jatuh pada 6 hari bulan 7, hari itu genap umurnya 34 tahun. Kata isterinya, terima kasih sang suami kerana menjadi seorang ayah yang baik dan seorang suami yang baik untuk keluarga ini. Jadi abang doakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam rahmat Allah. Dan pada 14 hari bulan 7 jatuhnya hari jadi buat Hani Lulu. Jadi semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik buat Hani Lulu. Terima kasih menjadi sebahagian daripada cerita-cerita abang. Dan terima kasih sekali lagi pada yang mendengarkan cerita kali ini dan cerita-cerita abang yang sebelumnya. Terima kasih pada yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.